Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua kawan? Okey, video kali ni saya nak explain pendek, ringkas kalau boleh lah, kalau boleh ringkas dan pendek lah. Tahulah saya ni kalau start bercakap ya Allah, plan 10 minit jadi 40 minit. Okey, kali ni saya insya-Allah saya nak cuba buat ringkas dan cepat tentang rag. Explain penerangan tentang rag yang banyak orang orang yang salah sangka, yang ingatkan rag ni adalah punca riak, rag ni adalah membezakan antara gitaris macam ni dan macam tu. Banyak orang beranggapan yang rag ni adalah macam-macam, tapi sebenarnya saya nak explain rag. Sistem ada gunanya untuk orang-orang macam saya yang bekerja sepenuh masa di muzik dan memerlukan satu sistem yang menyenangkan ramai pihak. Dia kalau saya ada rag ni, maksudnya bukan saya seorang yang senang, ramai yang senang. Okey, saya nak explainkan sistem yang saya gunakan. Ini sistem saya. Okey. Sebelum tu nak bunyi sikit gitar tu. Best main. Suka sebab tone dia lawas. Lawas kan saya punya favourite word, lawas namanya. Okey. Saya nak tunjuk sistem saya ni. Rag mount yang okey. Ni clean saya nak tunjuk. Saya sistem ni stereo. Dia left right, tapi dia bukan sekadar stereo, dia wet, dry, wet. Stereo, di tengahnya dry. Kiri kanan tu stereo. Stereo tu wet kita panggil. Sebab dia ada delay, reverb, semua efek semua. So dia dibasahi oleh efek. Cuma yang di tengah ni dia tidak dibasahi oleh efek langsung, dia cuma di boost dengan pedal-pedal boost yang ada. Dia sound kering tengah. Okey. Jom saya tunjuk. Saya buat rig rundown sekarang. Sebab cepatnya rig rundown. Okey. First kali M saya gunakan adalah RTX Studio. RT Studio ni rack mount Lenny, rack mount yang ada output, simulator output, dia ada reamp punya output, dia ada USB output, dia memang M yang bagus untuk recording. Yang bagus untuk recording sebab dia offer, dia tak macam MM-nya lain yang ada misai dah macam tanglong. Okey, sorry, kacau. M ni dia ada simulator output, dia ada semua. Cuma yang bestnya pasal M ni, dia M yang sejati. Satu channel clean, tiup clean, dia ada tiup rhythm, crunch, dan dia ada tiup lead. Okey. Kat situ je yang dia championnya. Maksudnya dia M biasa. Dia tak ada M macam modern digital M yang dia ada macam-macam preset dah ada dalam tu. Dia tak ada. Dia ada basic. Okey. Ini adalah Lenny. Lepas tu saya punya effects. Effects saya gunakan hanya satu. G major 2. G major 2 ni saya, semua efek dalam ni lah. Semua efek saya, delay saya, chorus, compressor, filter, apa semualah efek, multi effects. Dia adalah satu multi effect processor, yang gitar processor yang saya gunakan untuk efek saja. So saya tak ada efek lain yang orang cakap, oh non banyak efek hari ni. Tak ada, dia efek satu je. Ni je. Lepas tu yang ni. Yang ni gerobok lauk saya ni. Yang ni semua boost. Ni fuzz, ni clean boost, ni BB booster, ni lepas tu ni wall boost. Ni adalah saya gunakan satu teknik lain. Ni Crystal King T-Rex. Dia dah berhentikan dah, dah tak buat lagi dah ni. Saya beruntung lah ada belinya last tu saya beli. Lepas tu dengar, dah tak buat lagi dah T-Rex Crystal King. Saya ada. So kalau nak beli saya jual. Tak nak jual lah. Okay. Anyway, okay. Itu dengan saya, itu power supply.
Dan saya pakai Samsungnya power conditioner. Line conditioner saya dia murah punya power supply yang murah, tapi nasib saya baik dia bertahan sampai hari ni. Dia alhamdulillah good boy, tak pernah rosak, alhamdulillah. Okey, saya gunakan tu. Dan yang membuatkan dia berbeza adalah saya gunakan M ni dengan apa-apa kabinetnya adalah. Saya ada kabinet ni, saya ada 412, saya ada 212. Tapi itu semua tak penting, sebab yang paling penting adalah output dia. Output yang saya gunakan untuk saya punya rack system ni, output stereonya daripada IRTX. Allah, sorry ya, bergegar-gegar. Ni, RTX. RTX ni dekat belakang dia. Ni pandangan belakang dia. Saya punya output daripada sini, input dia. Ni output dia. Saya ambil output daripada Canon SLR output. Pergi direct ke, kalau untuk recording, saya pergi direct ke interface saya lah. Which is, saya pakai SSL Solid State Logic 2. Okey, saya gunakan ni. Ini, kalau nak tengok, sekejap, saya try buka. Allahuakbar. Sabar. Jangan jatuh. Tu dia. Dia depan tu speaker lah. Nampak? Allah, sorry. Dia sekejap. Kecoh mana ni. Tu dia. Speaker, dia macam monitor speaker kecil, tapi dia adalah 200 watt. So, apa yang saya buat ialah, untuk konsert, bila konsert di atas stage, saya ambil outputnya. Allahuakbar. Jatuh pula. Okey. Saya gunakan output daripada IRTX tu. Saya hantar terus direct direct ke mixer dan board semualah. Saya tak ada gunakan apa-apa miking ke apa semua, kecuali kalau saya nak mic, saya mickan yang tengah, yang dry tu. Tu biasanya sound engineer sukalah, dia cakap, boleh tak mic yang tengah tu? Okey, mic lah tengah. Saya ambil dua output stereo saya dah sentiasa output bersimulator. Tu dia. RTX M expansion. Dia expandkan sound cabinet. Okey. Itu saya dah explainkan. So, saya punya wet, dry wet. Dan saya lalukan semua ni di dalam ni, GCX. Okey ni. GCX guitar audio switcher ni. Guitar audio switcher ni bagi saya yang terbaik. Saya dah try, adalah 2-3 juga. Tapi saya rasa yang ni terbaik. Sebab apa? Sound dia, true bypass dia, sound dia, sedap betul, sedap. Dia tone memang tak lari sangat-sangat. Tak ada sikit pun lari. Sikit pun tak lari. In fact, dia punya, kalau macam kita pakai distortion kalau biasanya distortion kan dia ada apa ni, tuning kejap sikit, jadi jatuh pula kita ni. Ya Allah, sedih, terguris hatiku. Okey, apa saya nak cakap tadi? Okey, dia biasanya kalau kita pakai distortion, dia dah masuk keluar masuk pedal ni keluar masuk, pedal ni keluar in masuk keluar masuk sana, keluar masuk sini, keluar sana masuk sini. So dia macam banyak sangat laluan tu kan. So sekarang ni pedal-pedal moden dia orang panggil true bypass. Dia nakkan true bypass supaya bila dia tak lalu, dia tak on yang lain-lain, tapi dia lalu bodoh je. Dia tak ada lalu sikit tu. True bypass dia panggil. Okey. GCX ni, dia memang dahsyatnya true bypass. Kalau pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita pakai nombor 1 dengan nombor 8, nombor 2 hingga nombor 7 tengah tu, dia langsung tak lalu. Dia terus pergi. Dia masuk 1, dia terus pergi ke 8, dia terus pergi output. So kalau macam orang cakap, ada saya tengok dekat Facebook yang dia cakap yang alah, ya lah pakai rack, yang pakai kereta tank seketul tu lagi dahsyat. Pakai seketul 2 je, sound dia lagi dahsyat pada ni. Okey, memang betul. Tapi kalau dia pakai seketul 2, dia ada seketul 2 je yang keluar masuk ke seketul, dia keluar masuk seketul lagi, dia keluar terus pergi M. Saya punya nampak macam banyak. Tapi kalau saya gunakan 2 ketul, dia masuk seketul, dia keluar seketul yang satu lagi, dia keluar terus pergi M. Walaupun saya pakai banyak. Itu namanya sistem integrated system yang dah ada dalam rack, sistem rack dan audio switcher ni.
Okey, contohnya macam ni lah. Kalau korang pakai GT 1000 ke GT 10 ke GT 6 ke GT 8 ke Sukati GT apa yang multi effects processor. Korang pakai fractal audio, kaya, banyak duit, pakai fractal audio. Bendanya sama juga dengan rack ni. Cuma dalam tu korang tak boleh buat apa-apa. Korang boleh set klik naik turun, safe. Okey. Kalau dalam tu nak tukar tak boleh, kau boleh off je. Contohnya ada kompresor, kau tak nak pakai kompresor, kau off kompresor. Okey, kalau dalam sistem rack ni sama juga. Cuma bila saya tak nak gunakan kompresor tu, saya boleh angkat kompresor tu, campak. Angkat kompresor baru, taruh. Boleh angkat campak tau. Kalau macam dekat fractal audio, tak boleh, dia kena off je. Kalau nak campak fractal audio tu semua terus. Kan? Yang ni tak. Itu dia, kelebihan dia. Dia analog dan dia ibarat apa tau? Ibarat fractal audio, effect processor, GT10 ni semua ni adalah satu, macam bayangkan dia syariat. Yang ni tasawuf. Kita tahu dia punya pecahan habisan untuk menjadikan dia balik. Kita boleh pecahkan dia jadi balik. Kalau effects prosesornya lain, tak boleh pecahkan, tak boleh jadikan dia balik. Dia kalau dia rosak je, dia kena hantar kedai akan cakap boleh repair atau tak boleh. Yang ni kalau dia rosak, apanya rosak? Tak tahulah, dia tak ada keluar bunyi. Cek. Oh, ini kabel satu ni dia rosak. Cabut kabel tu, buang, masuk kabel baru. Dia dah tak rosak, dia dah baik balik. Faham? Itu dia punya kelebihan. Kelebihan dia. Lepas tu yang lagi satu yang membuatkan dia betul-betul lebih adalah bila kita gunakan ni, kita gunakan dengan pengetahuan. Kita belajar benda baru setiap hari. So bila dah belajar benda baru, macam saya ni dah 30 tahun saya gunakan rack, macam-macam rack, dan saya berani cakap rack yang ni adalah paling tepat dan paling bagus yang pernah saya miliki. Dan rack ni telah didesain, dibina oleh Rumi Buti RML. Dia memang saya punya Bob Bradshaw, dia memang champion. Dan dibantu design yang paling penting sekali orang ni, Alpha Buti. Dia lah orang yang membantu saya mendesign. Saya fikir macam mana nak buat, dia pun fikir macam mana nak buat. Kita orang dua-dua brainstorm. Rumi Buti dia datang dengan, okey, kau dah apa kau nak, dah confirm. Okey. Okey, sekejap, bagi dia 2 hari, dia datang balik dengan satu kertas. Okey, ini routing dia. Dia dah plan dah. Ini ke sini, ini ke sini. Contohnya macam saya punya volume pedal saja. Nampak macam senang. Satu kabel masuk volume pedal, yalah cukuplah on. Buka, tutup, kan? Buka, tutup. Tak. Saya punya nak buka tutup, nak tutup mana? Saya ada 3 left, right, center. So bila dia buat satu je tutup. Yang 2 ni dia tak tu. So macam mana nak buat 3-3? So 3-3 ni nak ada satu parallel system. Parallel system ni Rumi yang design. Saya pun tak faham macam mana dia buat, tapi dia buat, dia dahsyat. Dia dapat dia berjaya. Naik, tutup semua, buka pelan, top 3-3 buka. Saya contoh Ni volume pedalnya. Ni kita dengar ada delay, ada apa semua kan? Okey. Ni volume pedal yang saya cakap Rumi design. Dia designkan satu output, dia pergi ke 3 ni. Satu volume pedal dia control 3 iaitu left, right and center. 3 bergerak sama, up sama, down sama. Dan dia cantik. Okey. So satu lagi saya nak contohkan macam saya punya sistem ni. Menyenangkan hidup, contohnya macam untuk M. Nasir, Phoenix Bangkit. Lagu Phoenix Bangkit, saya gunakan dia punya ni dia, 4 patch yang ada ni, 1, 2, 3, 4. 4 ni untuk satu lagu. Contohnya, patch nombor 1 untuk intro, patch nombor 2 untuk chorus line, patch nombor 3 dan 4 adalah solo. Saya bagi contoh lagu dia macam ni. Intro, nombor 1, intro. So, saya akan bagi dekat atas stage tu, saya akan mula-mula, saya akan buat macam ni. Sebab Ujang, musician semua ada dalam telinga kan. So, diorang dapat dengar gitar saya terus bila tanpa apa. Sebelum apa-apa, saya akan buat macam ni. Dapat dengar kan dia ada. Itu tempo 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bina jembatan menuju ke seberang, merangkak Bina dan dalam. Itu dia kan? Itu kan? Kalau dengar headphone, kau dapat dengar adanya efek left right yang saya dah program. Dengan darah dan keringat, dengan air mata, berpegang pada tarinya. Betul? Masuk verse, pam pam pam. Rapatkan saf, semangatmu jangan goyang. Okey, tahulah lagu dia macam mana kan? Okey, itu verse. Bina semula. Lepas tu chorus dia. Bina jembatan menuju. Part tu saja saya akan pergi ke sound nombor 2 tadi. Terus dia tu dia nyepat kan. Bina jembatan menuju ke seberang. Itulah dia nyepat kan. So, dia punya sound dah ada dah. Saya dah tak perlu nak so, saya just tekan nombor 2 untuk chorus. Lepas tu dia punya solo pula. Bila masuk solo kan, merangkak Neri cinta. Saya just tekan nombor 3, dia dah ready siap dengan boost, dengan efek, dengan apa semua. Tekan nombor 3. Untuk satu lagu ni dah komplit dah. Saya cuma nombor 1 untuk intro, verse, nombor 2 untuk chorus, nombor 3 dan 4 ni untuk solo. So, itulah maksudnya. Segalanya dah diprogram, dah disenangkan. Itu satu lagu. Saya ada banyak lagi lagu dalam ni yang dah program. Itu M. Nasir. M. Nasir tu lah macam-macam kan. Awi lagi. Untuk Awi semua ballad. So ballad dia pula tu dia ada macam-macam. Ada sound ni lah, sound tu. Saya tak pakai satu sound je untuk solo. Sound lagu tu saya pakai lain sikit. Lain sikit. Mungkin orang tak dengar lah. Saya seorang je shock sendiri. Tapi itulah yang mendatangkan semangat nak buat kerja. Okey. Itu contoh-contoh yang kecil. Apa yang saya buat. Okey. Macam apa tu. Saya ada macam fast. Alright. Fast ni pula. Yang fast ni tengok dia punya sound fast tau lah macam dengan dia punya distortion dia. Tapi yang baru bila diam, kau dia diam terus. Dia diam terus. Itulah sistem yang kita boleh buat dia diam sangat-sangat sebab ada macam-macam cara untuk kita gunakan noise suppressor, ada macam-macam cara kita boleh gunakan noise gate untuk menggatekan bising, nak menggatekan hiss, menggatekan apa. Macam saya punya sistem ni, terus terang cakap memang senyap gila. Dia senyap gila. Nah, ni boleh buka habis .
Diam. Dia akan diam. Pak, dengar cakap. Itu kalau fast lah. Ini yang sound biasa saya. Yang sound biasa. Tak harmoni sikit tengok. Pak, senyap. Dia tak ada semua tak ada. Itulah kelebihan rack. Dan bagi siapa yang sekarang ni, bagi siapa yang rasa yang siapa ada rack tu untuk riak, mungkin kalau dia tak kerja macam saya. Kalau dia kerja macam saya, tak ada masa nak riak dengan rack ni. Rack ni adalah satu benda yang mendatangkan pahala kecil. Di mana kita sibuk membuat dosa besar, melalaikan orang. Ada pahala kecil yang dia bagi package kalau pakai rack. Dia menyenangkan semua orang. Sound engineer senang, crew senang, production senang. Result untuk konsert di house monitor, house speaker tu pun friendly. Dia menjagakan segala-galanya. Semua signal telah diprogram, segala level telah diprogram, segala bendanya telah disediakan di dalam ni supaya sound engineer hanya naikkan satu fader di tempat satu tahap yang tak perlu diusik lagi. Kalau solo, dia makin kuat, sound dia makin kuat di sini, bukan di sound engineer. Sound engineer tak perlu banyak kerja, dia cuma memerlukan kepakaran dia untuk dapatkan sound yang sedap. Tone yang sedap, dia shapekan lagi sedap. Tapi biasanya dia tak boleh buat apa dah. Dia bagi letak, dia hard pen je. Left, right. Itu saja. Itu je. So, saya harap saya punya explanation ni, itulah, boleh berkesan lah. Faham lah korang kan? Okay. Okay, saya nak tunjuk ni clean sound saya bersama Paizo. Itu saja untuk saya kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di M2 pula. Saya nak buat explanation pasal M2 dengan tu dia sistem basic yang semua orang ada. Cuma 3 cable method yang saya dah post dulu, salah satu tak elaborate, tak penuh. So nanti saya nak buat yang penuh supaya semuanya faham, supaya semuanya boleh 3 cable method juga insyaAllah. Okey, selamat berbuka puasa semua kawan-kawan. Assalamualaikum. 20 minit juga. Ingat nak 10 minit je explain. 20 minit juga. Oh, korang layan je lah video ni sampai habis. Mana tahu dengan melayankan video ni sampai habis, memberi korang manfaat. InsyaAllah. Ya Allah, Ya Rabbi.